Okay, handsome Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul binuqadatan farbil qurab bil qawaid wa tunali biragha wa husnul khatimah sasqal hamadan il karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli tunasim badal kulli ma'lumat. Allahumma innal haqqa warzuqna ittiba'ana al-batila batila warzuqna tinabah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Fa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz bara'un billahi minasyaitonir rajim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Sadaqallahul azim. Dan di langit pula terdapat sebab-sebab rezeki kamu, dan juga terdapat apa yang telah ditakdirkan dan dijanjikan kepadamu. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-22. Surah yang ke-51 ayat yang ke-22. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala yang mana dengan limpah dan kurnia kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang sebesar-besarnya nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kan hari ini sampai dah 16 hari bulan Sya'ban, kita masih lagi dipilih oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita mentaati perintahnya. InsyaAllah yang mudah-mudahan doa ibu-ibu semua diperkenan oleh Allah Ta'ala, yang kita minta doa daripada bulan Rejab lagi. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berkati kami Rejab. Habis dah Rejab dah. Allahumma ya Tuhan kami, berkati kami Sya'ban dah, 16 dah, 14 hari lagi. Panjangkan umur kami ya Allah, sehingga kan kami bertemu Ramadan yang kita berdoa setiap hari, dan imam terkadang berdoa, kita aminkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu Ramadan lebih kurang dalam 14 hari lagi. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, persoalannya, apa persiapan kita 14 hari lagi untuk Ramadan? Dah buat persiapan belum tak? Tak tahu apa yang kita nak buat persiapan? Belum. Kata ulama, persiapan yang pertama bayar hutang-hutang puasa. Ada terhutang lagi puasa? Tak ada dah? Tak ada ya? Katanya bayar dulu hutang puasa. Itu persiapan yang pertama. Bila dah kita bayar hutang-hutang puasa kita, senang kita nak untuk puasa yang seterusnya. Baik. Yang kedua, persiapan kita yang kedua, kata ulama, banyakkan Quran di rumah.
Ada 2 je Quran di rumah. 1 ke 2? Banyak. Ada? Banyakkan Quran. Sebab apa kita suruh banyakkan Quran? Kita nak tadarus di rumah bulan Ramadan. Dan jangan Ramadan saja kita tadarus di rumah, setiap hari. Itu pasal katanya banyakkan Quran di rumah. Jangan pula kita sekeluarga di rumah ada 7-8 orang, Quran ada 2 je. Nak kena lebih Quran tak apa. Lebihkan rehal tak apa, rehal. Kita beli rehal untuk kita baca Quran di rumah bersama dengan anak cucu kita. Yang dah bercucu lah. Saya belum cucu lagi. Ya? Kita tadarus bersama anak-anak kita. Ada? Ahli keluarga kita baca Quran. Sebab Quran ini Allah Ta'ala janjikan kepada kita, wa nunazzilu Quran ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Quran, Allah Ta'ala kata Quran ini jadi sifat, jadi penyembuh kepada orang yang beriman. Ada? Penyembuh, salah satunya juga penyakit hati dan penyakit-penyakit yang lain, itu Quran. Yang kedua tadi, kata ulama, mesti kita banyakkan Quran di rumah. Yang ketiga, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa persiapan kita? Kukuhkan ekonomi kita, untuk kita bersiap daripada sekarang. Dan hari ini lupa saya tak bawa tabung turun tadi. Ya tak? Nak ceritanya macam tu. Kalau hari ni ibu-ibu derma RM1, ya tak? Ramadan nak kena double. Maksudnya kukuh ekonomi. Ramadan nak kena double. Ya tak? Kalau hari ni beli roti 2 bungkus, Ramadan nak kena 4. Sebab apa? Kita nak bagi kat orang lain. Kita nak sedekahkan pada orang lain. Kalau hari ni kita bagi bubur caca kepada jiran sebelah rumah kita, 1 polistrin, Ramadan nak kena 2 sekurang-kurangnya. Dan kalau malam tadi kita baca Quran cuma 2 muka surat, Ramadan nak kena kurang-kurangnya 2 kali lipat ganda. Ataupun sekali kita baca 1 zuzuk. Ada? Ramadan nak kena kita lipat kali gandakan. Tapi ingat, jangan Ramadan saja kita nak baca Quran, saban hari, setiap hari. Ingat, kita bersedekah tadi bukan Ramadan saja dan bukan setiap Jumaat saja, bukan setiap kita ada kuliah saja. Setiap hari nak kena bersedekah. Habis Ustaz, nak pergi mana hantar sedekah kalau kita tak pergi masjid surau? Buat tabung di rumah. Khas tabung sebelum subuh. Sebelum subuh kita masuk. Dah, kita masuk duit. Dan bila besok datang masjid surau macam ni hari ni, kita bawa lah, kita kopek lah tabung tadi, bawa, kita letak masjid dan surau atau yang memerlukan. Dan sama aja kalau kita tak dapat pergi masjid dan surau, bila pergi macam ni kita berikan. Ada? Maksudnya jangan waktu-waktu tertentu, hari-hari kita nak bersedekah. Dan tiada hari tanpa bersedekah. Ada? Itu yang ketiga tadi. Yang keempat, Ustaz, kalau tabung subuh tu kita terlupa. Lepas subuh macam ini ke? tak apa. Boleh. Tak apa. Tapi rugi dah. Iyalah, tak. Rugi dah. Sebab apa? Orang yang berinfak, bersedekah, masuk tabung dalam tabung duit kita ni sebelum subuh, ada khas malaikat yang menjaganya. Orang yang bersedekah sebelum subuh, maknanya malaikat khas jaga untuk mendoakan, ya Allah gantikan. Dah sama je dah niat dah. Dah niatnya sebelum subuh tadi. Lupa. Kalau niat sebulan sudah Ustaz. Niat Ya. tapi untuk sebulan boleh. Untuk sebulan sedekah. Tapi ada masuk ke tak masuk sebulan tu? Tak masuk nak tadi sekali tapi niatkan untuk sebulan. Okey, boleh. Katakan kita niat 30 hari. Sehari kita letak RM1. Okey? Niat kita sebulan. Kita nak masuk nanti sekali ada kuliah macam ni, RM30. Okey?
Tapi jangan niat kita sebulan kita nak masuk RM1 setiap hari, tiba-tiba kita masuk RM1, RM10 ya. Maknanya niat kat tadi dah berkurangan. Tak boleh dengan cara, tapi afdalnya seafdal-afdalnya setiap hari. Macam tu kita orang ngaji ni. Ada? Maknanya yang seterusnya, yang keempat, sambutan kita Ramadan ni, persiapannya yang keempat, mengulang kaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa tu. Kita ulang kaji. Benar? Perkara yang membatalkan puasa, perkara yang mengurangkan ibadah puasa. Dan itu yang perlu kita ulang kaji. Ya, itu pasal kita pagi ni belajar bab solat. Yang kita akan dah bercerita tentang bab solat. Sebab solat itu tiang agama. Ada ramai orang yang dah solat, solatnya juga ada yang tak sah. Ramai orang yang datang berjemaah, rupanya berjemaah dia tak dapat kaedah takbir aula. Ni pun nak kena jaga ni. Dah datang berjemaah dah. Dah kita duduk majlis ilmu kuliah maghrib, kita nak solat isyak nanti. Contohnya, kita nak solat tarawih sekejap lagi. Rupa-rupanya dalam takbir solat tarawih yang dipimpin imam tadi kita tak dapat takbir aula. Macam mana caranya? Saya nak berdiri ni, tak apa. Rakaman tak nampak muka saya, tak apa. Ada? Saya nak bagi contoh kan? Contoh agak perhati betul-betul ni. Ada? Saya imam. Betul tak? Kita takbir. Ni imam takbir ni. Allahu Akbar, imam dah takbir. Dari belakang masih Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Imam dah takbir tadi. Ada di belakang masih Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi. Baru-baru usalli fardal maghrib. Yang ni tak dapat takbir aula. Tak dapat takbir aula. Pernah tak buat macam tu? Pernah? Saya ulang sekali lagi bagi kita faham betul-betul. Saya imam dan saya imam. Allahu Akbar. Saya pun dah baca iftitah, baca Fatihah di belakang masjid. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Rabbi a'udzu usolli. Saya dah baca Fatihah, kadang sampai saya imam tadi dah baca Fatihah. Di belakang baru takbir. Allah. Pernah tak melakukan itu? Yang itu tak dapat takbir aula. Jangan main-main. Yang itu tak dapat takbir aula. Takbir aula ni 40 hari. Selagi 40 hari kita ikut takbir aula, 2 perlepasan. Saya dah cerita kan? Yang pertama dilepaskan daripada azab api neraka, yang kedua dilepaskan daripada sifat nifak. Takbir aula. Okey? 2. Dan nak dapat takbir aula macam mana? Ini dia. Dan imam takbir sampai bar, dia pun takbir, makmum pun takbir. Allahu Akbar, kita pun takbir. Allahu Akbar. Itu dapat takbir aula. Sampai bar, alif lam ha, alif kabbara, bar. Maka pun takbir. Allahu Akbar. Itu dapat takbir aula. Yang itu dapat takbir aula. Ada orang takbir menyamai imam. Imam takbir, dia pun takbir. Allah. Dah, ini contoh takbir dah. Ini tangan imam dah, contoh ini tangan makmum saya sebut ni. Ada yang sebelah kanan ni tangan makmum ni. Dah, takbir ni sebelah kiri ni tangan saya adalah imam, yang sini makmum ni. Dia sama. Dan saya tak sama. Allah ni, yang sini makmum ya. Ni pun sama. Allah Akbar, yang ni tak sah. Yang ni tak sah solatnya. Ramai mana yang dapat takbir aula? Tak dapat takbir aula. Abu Amamah Al-Bakhili bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dalam keadaan murung. Murung tahu tak? Tahu murung? Ya, sedih. Allah kata la tahzan, jangan bersedih, tapi dia sedih. Wahai Abu Amamah, apa yang berlaku? Adakah kamu kehilangan unta kamu
yang sebanyak 400 ekor tu. Katanya, ya Rasulullah, sungguh dia kata, kalau hilang unta aku yang 400 ekor itu, aku tidak murung seperti mana hari ini. Tapi aku kemurungan disebabkan aku tertinggal takbir aula. Murung dia. Elok hilang untanya 400 ekor daripada di kehilangan takbir aula. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Ada. Maknanya betapa besarnya ganjaran takbir aula bersama dengan imam kalau kita belajar sembahyang ni. Kita belajar sembahyang ni. Tengok buku-buku surat yang ke-8 kan. Surat berapa? 8. Ada? Muka surat yang ke-8. Kita cerita tentang masih, yakni perkara rupa hakikat yang batin. Ada? Ni sembahyang yang kita lakukan. Allahu Rabbi. Cerita tentang rupa hakikat yang batin, dia kata diumpamakan yakni sebagai satu orang yang telah yakni menghadiahkan dayang yang telah mati, yang tidak ada ruhnya lagi kepada raja. Ada contoh dah? Nak contoh mudah ni. Kita nak cerita raja ni mungkin jauh lah. Cerita saya lah ya. Cerita tentang saya, contoh kan ya? Untuk kita mudah faham ni. Kakak nak bagi hadiah saya calon isteri kepada saya. Ustaz, anak saya ni saya nak suruh nikah dengan Ustaz. Contoh dah. Bagi mudah senang. Tapi yang akak berikan anak akak, walauzubillah, anak akak bagi dekat saya dalam keadaan yang disebut ni. Ada yang disebut oleh pengarang kitab ni, yakni diumpamakan sebagai satu orang yang telah yakni menghadiahkan dayang yang telah mati. Agak-agak saya marah tak? Marah tak? Disuruh kahwin pada anak akak dalam keadaan tu anak dan keadaan mati, disuruh kahwin dengan saya. Saya marah tak? Murka tak? Macam tu. Dah, saya marah. Apalah akak ni, mayat nak disuruh kahwin dengan saya. Contoh. Ada. Ini yang disebut oleh pengarang kita ni, yang tiada rohnya. Dan lagi dikata diberikan tadi kepada raja yang amat yakni besar derajatnya. Itu kepada raja yang amat besar derajatnya. Kita bagi dayang kepada raja untuk kahwin dengan dia, tiba-tiba yang kita hadiahkan pada dia yang tak ada roh, tak ada nyawa dah, yang mati, yang akan dihadiahkan kepada raja tadi. Apa katanya? Manakala orang yang mengurangkan di dalam yakni mengerjakan rupa zahir sembahyang itu diumpamakan orang yang menghadiahkan dayang yang terpotong anggota dan tiada dua matanya kepada raja. Siapa-siapa yang mengurangkan anggota sembahyangnya, umpama dia yakni menghadiahkan dayang tadi yang umpama kudung tangan ataupun buta, marah tak? Murka tak? Macam tu kaedah sembahyang ni. Maknanya tak boleh kurang dari segi hukum daripada yang pertama bermula mengangkat takbir sampai salam. Tak boleh kurang juga bilangan rakaatnya. Jangan kurang. Ustaz terkadang terlupa Ustaz, dah baca Fatihah ke belum? Betul tak? Sebab terkadang kita tengok, kita buka di depan ada TV terbuka, kita sembahyang depan TV, kita sembahyang bunyi radio, kita sembahyang bunyi bising-bising. Ada yang mengakibatkan sembahyang kita terlupa kadang. Aku dah baca Fatihah ke belum tadi? Dan sedangkan Fatihah itu rukun. Aku tadi sembahyang dah cukup 4 rakaat ke belum tadi zuhur? Sedangkan itu semua umpama ini yang disebut oleh pengarang kita ni. Maknanya bila kita leka itu pasal fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sembahyang. Yang sembahyangnya macam mana? Yang tadi itu.
riak, menunjuk, leka, lalai, tak ingat. Aduh, celaka. Neraka wil. Bukan tak sembahyang, dia sembahyang. Dia sembahyang, bukan tak sembahyang. Macam tadi tu yang saya sebut, dia sembahyang dah datang berjemaah, tapi tak dapat kaedah takbir aula. Dah datang berjemaah, dah datang kita tarawih penuh besok. Ada? Harap-harap kita rapat-rapatlah besok. Bermula 1 hari bulan April. Dah penuh dah. Dalam masa yang sama, rupanya kita tak reti hukum hakam. Maksud dia yang disebut oleh pengarang kita ni macam tu. Ada umpamanya tadi, yang kedua-dua hadiah ini dihadapkan, yakni ke hadapan raja itu untuk dihadiahkan kepadanya. Dua-dua hadiah tadi dihadiahkan untuk raja tadi. Sudah tentulah raja tersebut amat murka dan marah kepada mereka kerana perbuatan itu menghina kemuliaan, yakni kerajaan, dan yakni meringankan, yakni tanggungjawab terhadap kerajaan. Mestilah raja tadi murka disebab menghina. Macam itulah sembahyang yang kita lakukan. Bila tak bersungguh-sungguh, yang Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun, sungguh berjayalah orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Siapa yang berjaya tadi? Mereka yang solatnya khusyuk. Kalau tak khusyuk, kaedah-kaedah ini tadi, ini kaedah-kaedah yang mengurangkan anggota di dalam sembahyang tadi. Umpama kita menghadiahkan seorang dayang kepada raja yang dalam keadaan tak bernyawa dan kudung dan seumpamanya, maka raja tadi kan murka. Itulah solat yang kita hadapkan kepada Allah Ta'ala. Itu pasal ibu-ibu dijemput untuk datang mengaji. Dijemput untuk datang mengaji. Baik, ada soalan tanya. Kemudian katanya lagi, fikirkanlah keadaan diri kamu yang menghadiahkan sembahyang kepada Tuhanmu. Fikirkan keadaan kita yang kita hadiahkan sembahyang kepada Allah Ta'ala. Betul ke sembahyang kita bertepatan mengikut syariat? Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Yang ikut seperti mana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang yang kita lakukan. Itu pasal dipanggil ustaz-ustaz untuk mengajar bab-bab fiqh dan seumpamanya ni, untuk kita belajar sembahyang supaya sembahyang kita tadi berbetulan mengikut kaedah hukum yang telah disyariatkan. Jangan sampai sedemikian. Takutlah kamu akan perbuatan begitu, kerana perbuatan begitu pasti yakni mendapat seksaan daripada Allah Ta'ala. Ketahuilah bahawa kadar yakni nikmat Allah Ta'ala yang paling besar dianugerahkan kepada sekalian hambanya adalah sembahyang 5 waktu seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang kitab ni, yakni satu nikmat daripada Allah Ta'ala yang paling besar dianugerahkan kepada kita. Nikmat itu dapat mengerjakan sembahyang. Sebab apa? Bila kita dah melakukan sembahyang yang kita lakukan tadi, yang Allah Ta'ala sebut tanha anil fahsya'i wal munkar, mesti sembahyang yang kita lakukan tadi dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dia sembahyang tapi tak tutup aurat. Dia sembahyang, suami pergi surau tak pernah tinggal piah putih suami, tapi pergi kedai beli roti canai pakai t-shirt lengan pendek. Orang perempuan lah, orang perempuan. Dia sembahyang tapi keluar rumah dia tak tutup aurat yang lekat, tak pakai stokin dan seumpamanya. Contoh. Bukan tak sembahyang, sembahyang. Sedangkan sembahyang tadi itu Allah Ta'ala sebut perkara yang dianugerahkan yang paling besar. Sebab apa? Itu yang kita lakukan sembahyang itu untuk mencegah semua. Untuk mencegah semua.
daripada perbuatan keji dan mungkar. Bila itu kita lakukan, Islam tadi diperintahkan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Tapi mengikut kajian umat Islam kita duduk Malaysia ni, kata Dr. Fadilah Kamsah, tuan-tuan, hanya tuan-tuan 20% umat Islam yang sembahyang, 80% tak sembahyang, kata Dr. Fadilah Kamsah. Dan itu tak kira yang sembahyang tadi lagi tak khusyuk dan seumpamanya. Itu dikira kasarnya. Memang betul. Kalau kita tengok sebelum Ramadan pun cukup. Dan di mana mereka dalam Ramadan nanti? Dari mana mereka? Sekarang ni kita kata di mana mereka? Dah Ramadan nanti datang. Dari mana mereka ni datang? Perasan tak kadang? Perasan tak? Iyalah perasaan. Dari mana mereka datang? Selama ni di mana mereka? Tu dia solat tadi. Nampak di situ. Kata Ustaz Siddiq Noh, kata di dunia lagi dah nampak kecundang dia. Muridnya tanya, macam mana Ustaz boleh tahu di dunia dah kecundang? Ustaz dah masuk ke dalam kubur tengok ke? Muridnya kau ajar sikit. Dia tanya. Dia tanya macam tu. Ustaz dah masuk ke dalam kubur tengok ke? Dia kata, mana tidaknya tak nampak. Dia kata, di dunia, dia kata, Bilal macam nak tersembul biji mata melaungkan hayat Allah solah, mereka tak datang. Nampak tak? Dia kata. Betul ke tak betul ni? Nampak tak kalau macam tu? Dunia dah feel dah. Betul tak? Akhirat macam mana? Ni sembahyang yang kita lakukan. Ini sembahyang yang kita lakukan ni. Ini disebut oleh pengarang kita ni, muslimat dan rahmat sekalian, supaya kita jadikan ibrah dan pengajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma utiya abdun fi hadhihi dunya khairul lahu min ayyu zanalahu fi rak'ataini yusallihima." Tidak, yakni tiada anugerah yang terlebih baik kepada seseorang hamba di dunia ini daripada diizinkan pada 2 rakaat yang ia sembahyangkan. Tidak ada lagi anugerah yang paling besar di dunia ini melainkan mereka paling kurang mendirikan 2 rakaat sembahyang. 2 rakaat sembahyang. Itu pasal ada ganjaran yang kita ceritakan sebelum ni pun. Siapa yang mendirikan solat sunat dan selepas azan zuhur dan selepas waktu zuhur 2 rakaat, maknanya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, ada dikategorikan di situ mereka diharamkan daripada api neraka. Siapa yang mendirikan solat sunat sebelum isyak 4 rakaat dan selepas isyaknya 4 rakaat, maknanya 2 salam, dan 4 rakaat itu diumpamakan 4 rakaat pada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Tapi berapa orang yang boleh buat tu? Tak ramai dah. Biasa buat berapa? 2 je Ustaz. 2. Sebab apa kita tak nak lebih? 2 rakaat tadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni disebutkan tadi tiada anugerah yang terlebih baik kepada seseorang hamba di dunia ini terhadap diizinkan pada 2 rakaat yang mereka itu mendirikan sembahyang. Tak ada anugerah yang paling besar. Apa akak diberi hadiah hari lahir akak, hari perkahwinan akak, suami bagi apa? BMW. Bagi senyuman. Senyumanmu satu ajima. Cukuplah ya. Bagi senyuman pada suami, itu pun dah cukup dah. Janji dapat suami yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, InsyaAllah. Dan tak payah bagi BMW, tak payah nak beli gelang. Ada, tapi bagi gelang pun baguslah, dibagi BMW pun baguslah, selagi benda yang diberikan kepada kita tadi
jangan melekakan kita untuk mengingati Allah. Tak mengapa sekiranya dia mampu. Tapi kalau tak mampu, jangan kita tekan, paksa suami kita. Yang akhirnya boleh jadi mungkin boleh jadi mudarat kena paksaan kita. Ada itu pasal dituntut untuk mengaji. Baik, yang seterusnya ada baca makna je lah. Dan yakni dalam sembahyang itu dia dapat yakni bersunyian bersama Tuhannya. Di dalam sembahyang kita dapat bersunyian bersama Allah Ta'ala. Dalam sembahyang tadi kita dapat berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala dalam keadaan sunyi. Malam tadi kita bangkit sepertiga malam solat Allahu Akbar 2 rakaat, Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, Fatihah, Qul huwallahu, salam, doa, ya Allah ya Tuhan kami, segala puji-pujian bagimu ya Allah, segala puji-pujian di langit dan di bumi bagimu ya Allah, segala puji-pujian yang hidup dan yang mati bagimu ya Allah. Ya Allah, janjimu benar ya Allah, pertemuanmu denganku yang mesti itu benar ya Allah, dosa pahala itu benar ya Allah, hari qada dan qadar itu benar ya Allah, hari pembalasan, hari kiamat itu benar ya Allah, Al-Quran yang kau turunkan sebagai petunjuk itu benar ya Allah, Nabi Muhammad yang kau utus sebagai Rasul kami itu benar ya Allah. Ya Allah, aku beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan ya Allah. Untuk itu hai Allah, ampunkan dosa-dosaku yang telah lalu ya Allah. Kan itu doa kita bangkit tengah malam. Ampunkan dosa-dosaku yang telah lalu ya Allah. Dah tahajud. Kalau nak tutup dengan witir dah ngantuk sangat dah, tutup dengan witir. Kalau nak munajat yang lain, ada minta merintih kepada Allah Ta'ala. Merintih boleh macam-macam ni dekat Ramadan. Ilahilastulil, contoh, Tuhanku, aku tidak layak untuk surgamu hai Allah, tetapi aku tak sanggup menanggung api neraka-Mu ya Allah. Untuk itu hai Allah, ampunkan dosa-dosaku. Apa salahnya merintih kita? Ramadan dah hampir tiba ya Allah. Ada kita minta itu pasal setiap doa saya terkadang habis kuliah, saya berdoa bahasa Melayu, saya selalu baca, ya Allah, jangan kau keluarkan kami daripada surah Al-Faizin ini, melainkan keluarnya kami dah kau hapuskan semua dosa-dosa kami. Kan itu yang selalu saya doa. Ni dah. Tu sembahyang tadi dapat bersunyi-sunyian kepada Tuhannya, yakni mengasingkan diri serta yakni berkesedudukan. Kita asingkan diri. Kalau macam saya orang lelaki, bini yang selalu tidur dekat dengan saya pun saya tinggal ketika. Ibu-ibu pun sama juga. Suami yang kita sayangi, suami yang kita selalu tidur di sebelahnya, kita tinggal, kita asingkan diri. Semata-mata kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala dengan cara kita munajat, nak berbisik-bisik, nak bersunyi-sunyi dengan Allah Ta'ala. Ni kata pengarang kitab ni disebut dalam hadis ni, yakni dengan memutuskan diri kepadanya di dalamnya segala yakni dinding dan tabir yang menyelubungi hati-hati mereka itu diangkat dan terdedah kepadanya segala hakikat dan rahasia, dan terpancar padanya berbagai cahaya yang padanya itu berlaku munajat hamba dengan Tuhannya, serta jernih hati dan jelas yakni rahasianya. Ini adalah hubungan antara hamba dengan Tuhan Azza wa Jalla. Waktu itu jernih hati kita kerana kita minta, waktu itulah kita menangis. Dan kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Malam kita bangkit, lebih-lebih lagi malam semalam nisfu Sa'ban. Salah satunya doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, yakni malam nisfu
Sa'ban. Double pula tu. Doa yang tak ditolak oleh Allah Ta'ala juga salah satunya malam Jumaat, kan double tu. Kau tak bangun? Alah, dah terlepas Ustaz. Dah terlepas. Kan rugi. Ada, kan rugi. Waktu itu patut kita malam bangkit. Dah. Tubna ilallah. Kita minta. Kita memang betul-betul taubat kembali kepada Allah Ta'ala. Kita azam dan berjanji tidak akan mengulangi perkara yang dulu-dulu. Tidak akan kita menipu orang lain lagi. Kita tidak akan dedahkan aurat sedikit pun lagi bila keluar rumah. Ada. Ini maknanya menghilangkan segala takbir dan dinding-dinding yang menyeliputi hati kita tadi daripada melakukan perkara-perkara yang telah dilarang. Apabila sudah terdedaknya benda tadi semua dapat pada kita, senang kita nak mengangkat takbir. Allahu Akbar. Ni kata pengarang kitab. Baik kelebihan sembahyang. Banyak kita baca, sebenarnya banyak kita dapat ilmu. Muhammad bin Ali At-Tirmizi Al-Hakim radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa sembahyang itu tiang agama. As-salatu imanuddin. Solat itu tiang agama. Itulah solat. Umpama kita nak dirikan bangunan ini dulu, mesti dia pasang semua tiang-tiangnya untuk dibina. Ada? Untuk dibina. Macam mana boleh tertegaknya bangunan yang ada plaster ceiling dan bumbung di atas tu? Mulanya bermula daripada tiang. Mana boleh mungkin berlaku? Ada? Tiang tak naik lagi, tiba-tiba kita dah beli atap. Kita nak naik atap. Ada? Saya kontraktor kepada Kak. Saya tukang buat rumah. Ada? Saya tukang buat rumah. Saya baru naik. Ibu-ibu sekalian, baru pasang dia punya beam bawah. Tiba-tiba kakak tuan rumah dah beli atap. Dia kata, Ustaz, saya nak cepat masuk bulan Ramadan ni. Nak masuk rumah baru bulan Ramadan ni. Saya dah beli atap, cepat pasang atap. Apa kata saya kontraktor? Saya kata, Kak Jah ni dah minum daun ketum, air ketum ke apa? Maksudnya apa? Dah mabuk ke apa? Tiang tak ada lagi dah suruh pasang atap. Itu pasal kata Nabi ni, kata pengarang kitab tu, solat itu tiang agama. Ada? Siapa yang mendirikan tiangnya tadi, maknanya dia akan dapat nak untuk pasang bumbung jadi rumah semua. Siapa yang mendirikan solat, maknanya dia mendirikan agama. Siapa yang tak mendirikan solat, dia runtuhkan agama yang dia ada sendiri. Rugi. Ada? Ia merupakan yakni keparduan yang pertama ke atas sekalian umat Islam, supaya yakni sembahyang, sesungguhnya sembahyang itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghadap yakni sekalian hamba-Nya. Yang kita hadapkan, kita ikrar, kita wajah tu wajahiyah, kita hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya sekalian hamba itu menghadapkan kepadanya dalam rupa yakni kehambaan. Kita hamba, kita rasa hina. Ya Allah, hinanya aku ni. Ada? Kesana sini bawa tabung najis, aku terkadang sombong, aku tak nak tunduk rukuk sujud kepadamu. Ya Allah, nikmatmu aku ambil saban hari setiap hari, tapi aku sombong, tak mau tunduk dan sujud kepadamu. Ada? Terkadang berlaku sedemikian. Tak tahu bahawasanya kita yang kita sombongkan ini, asal usul kita daripada mana? Cerita tentang dahi mencecah ke sejadah tu. Ada? Dia kata, muslimat dan sekalian, dahi mencecah ke sejadah. Dah.
sembahyanglah kamu sebelum diri kamu disembahyangkan. Ada macam tu. Ingat asal usulmu hanya daripada setitis air mani yang apabila jatuh ke lantai air mani itu, ayam pun tak patut, itik pun tak sentuh. Betul tak? Hina tak? Hina sehina-hinanya. Tapi kita lupa. Dan asal usul kejadian Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Sajadah, Tuhan sebut, aku jadikan kamu bermula daripada aku tiup ruh kamu, summa sawwa wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a, aku jadikan kamu pendengaran. Ada? Takkanlah sekeliling surah Al-Faizin ini tak dengar, tak dibuka speaker azan. Azannya dibuka tak? Dibuka. Aku jadikan pendengaran kamu supaya dengar laungan azan. Aku jadikan kamu penglihatan, wa absara. Dan supaya kamu nampak di depan itu ada ditulis surah Al-Faizin. Nampak. Ada? Qalilan ma tashkurun. Sedikit ini aja. Ini. Sedikit yang ini nak dibanding yang ramai di luar. Allah sebut tak lari sikit pun. Untuk itu syukurlah bagi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala jadi hamba yang bersyukur. Dan la in syakartum, siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmatmu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur, ingat azabku amat pedih. Baik, itu disebut oleh pengarang kitab kita ni yang seterusnya, yakni rupa kehambaan tadi dengan keadaan merendah diri dan menyerah diri kepada Tuhannya, menghinakan diri, dan dengan khusyuk, yakni kuduk, gemar, suka dan rindu dendam. Rindu kita sentiasa kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Baru satu waktu kita tunaikan subuh, kita dah menunggu lagi ni waktu duha ni, nak menunggu waktu zuhur nanti. Dah memang kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti waktunya. Ada? Bila dah masuk waktu aja nanti terus kita tunaikan. Bila-bila dah bunyi azan, Allah, tinggal semua. Yang lain tinggal semua. Semua kecil yang lain. Dah tengah buat apa je semua kecil. Yang besar Allahu Akbar lah. Kita jawab Allahu Akbar. Tapi yang ramai hari ni, walau azan dikumandang, yang besar yang dia buat waktu kerja tu, nantilah sembahyang. Nanti sembahyang. Tak erti panggilan dan jemputan. Dan hari ni ada kenduri kahwin? Ada. Tiap minggu ada. Jauh pun kita pergi jemputan kenduri kahwin. Jemputan Allah Ta'ala di sebelah rumah aja. Macam rumah kakak depan enggak? Yang ada pokok pasu warna cat hijau tu kan? Contoh. Ada? Nak ceritanya macam tu. Tapi yang rumah yang dekat macam tu pun, jemputan yang paling dekat dengan surau tak sampai. Ya kakak sampai, yang lain. Itu pasal kita nak ajak yang lain tu. Jangan kita syok sendiri, kita bawa mereka, kita ajak mereka. Jom dengar kuliah, dah dekat Ramadan. Jom kita datang surau. Kita kempen dalam grup WhatsApp. Jom datang surau. Dan untuk belajar. Baik. Wukuf ataupun qiyam itu, berdiri itu, yakni rupa bagi merendah diri. Bila kita dah berdiri, untuk apa kita? Kita dah berdiri tadi. Berdiri, qiyam. Untuk apa kita berdiri semata-mata? Tengok.
Berdirinya kita ni hanya semata-mata menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berdiri merendahkan diri kita, bahwasanya kita nak tundukkan dahi kita ni serendah paras kaki. Ada paras kaki kita sujud kepada Allah Taala. Dan ini yang disebut oleh pengarang kitab ni rupa bagi menghindarkan diri. Yakni rukuk itu rupa bagi kuduk. Rukuk itu rupa bagi kuduk. Ketika kita dalam keadaan masa yang sama, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian pernah dengar tak satu ketika itu pasal nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, ibu-ibu sekalian, dah diceritakan tentang syariat pasal sembahyang yang menyempurnakan semua sembahyang, yakni ketika sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak silap saya kalau tak silap, zaman Nabi Sulaiman dulu sembahyangnya tak ada macam kita rukuk sujud, dia berdiri. Pasal ada setengah cerita mengatakan bahawasanya Nabi Sulaiman ni mati dalam keadaan berdiri. Di dalam keadaan berdiri maknanya tengah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengahnya satu syariat lagi, syariat Nabi, dia kata sembahyang dia hanya rukuk aja. Tak ada yang lain, rukuk aja. Jadi sampai ke tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni semua disempurnakan. Ada berdiri, ada rukuk, ada sujud. Ketika kita rukuk itu yang disebutkan sujud itu rupa bagi khusyuk. Ketika sujud itu baru kita memang betul-betul kita hampir kepada Allah. Waktu itu kita betul-betul kita rasa diri kita memang betul-betul kita berbisik kepada Allah Ta'ala. Ada seolah-olah yang kita bisikkan tadi, kita nampak Allah, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu sembah aku seolah-olah kamu nampak aku, tetapi kalau kamu tak nampak aku pasti nampak kamu. Ada? Allah pasti nampak kita. Dan julud, dan itu dia kata rupa bagi gemar, dan dia kata tasyahud itu rupa bagi rindu dendam. Ketika tasyahud, syahadu an la ilaha illallah. Sunat kita angkat sunat kita angkat jari ketika illallah, syahadu an la ilaha illallah. Sunat. Kalau tak angkat tak apa, tak apa, solatnya pun sah, tapi sunat untuk kita angkat. Kita illallah, maknanya Allah yang paling tinggi, Allah yang paling ada menandingi. Yang semua makhluk tadi rendah, Allah Ta'ala yang paling tinggi. Supaya Allah yakni mengadabkan mereka itu dengan belas kasihan dan lemah lembutnya, dan mengampiri mereka itu sesungguhnya tiada satu pekerjaan agama yang lebih besar daripada ini. Tiada pekerjaan agama yang lebih besar daripada sembahyang. Itu pasal Nabi sebut solat itu tiang agama satu. Dan inna awala ma yuhasibu al-linnas yaumal qiyamah min amali musolat. Amalan yang mula-mula besok dihisap pada hari kiamat iaitu solat. Bila solatnya betul, semua betul. Ramai yang tak solat tak? Ramai yang tak solat, tapi dia rajin bersedekah. Ada? Bukan tak ramai-ramai. Solat tapi dia rajin bersedekah. Tak apalah dia bersedekah. Tetapi kalau solatnya tak dibuat tadi, sedekahnya tidak akan ikut. Sebab semua agama ini dimulakan yang paling cantik seelok-eloknya iaitu solat. Pasal kata Nabi, bunyul Islam yakni alal khamsi, pokok titik dasar Islam tadi 5. Pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua baru musalah. Tengok cantiknya susunan tadi solat. Ada? Baik, ada soalan boleh tanya Yang seterusnya, ya. Tadi yang apa tu, sembahyang tak mengiringi takbir aula tu sembahyangnya sah. Sembahyangnya sah. Tak dapat kelebihan takbir aula tu, sah sembahyang.
Yang tak sah sembahyang dia menyamai. Ada takbir imam tadi tak? Saya dah sebut tadi kan? Saya dah sebut tadi. Ni tangan saya sebut tadi. Ni tangan makmum. Bila takbir dia sama-sama ni. Allahu Akbar. Sama. Dia sama dengan macam mendahului imam lah. Iya. Lebih-lebih lagi mendahului. Kan saya dah cerita yang lepas kan? Ada orang yang mendahului pergerakan imam ni besok dibangkitkan pada hari akhirat. Contoh kita dah sembahyang di surah Al-Faiz ni semua kan? Kenal semua tak? Saya tanya agak-agak, cuba tengok kiri belakang semua. Kenal tak? Kenal semua? Semua tak kenal? InsyaAllah kenal kan? Kita kenal semua. Bila kita kenal semua besok di hari akhirat, tiba-tiba kita tengok, contoh, bukan si Polan ke? Bukan kita ngaji sama dekat surah. Iya. Kamu tak kenal saya? Iya kenal. Tapi kenapa kepala kamu jadi keldai? Kepala jadi keldai. Sebab apa? Yang kepala jadi keldai ni disebut di dalam kitab mana-mana pun sama, iaitu mereka yang solat yang kebiasaannya dia mendahului pergerakan imam. Tak rugi. Tunggulah betul-betul imam sampai sebut alif lam lam alif kaf bara tu, Allahu Akbar, baru kita bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Imam tu asyik panggil saya je midah. Ada tunggu. Ya. Imam selalu cakap, selalu tegur, tapi jadi tegur tak menerima hakikat. Tak menerima hakikat. Rugi sebab tak nak belajar. Betul-betul kita nak sebutan tadi. Kalau sami Allahu liman hamidah, imam sampai sebut dah tu dah. Allahu Akbar sampai betul-betul sujud tu baru kita bergerak. Tak lari ke mana, jangan kejar imam. Imam tak lari, tetap dia di tempat sejadah imam dia tu. Tak lari. Ada. Kalau imam lari, insya-Allah yang belakang dia ada ganti. Mana tahu batal? Tak, batal dia keluar ikut pintu sana. Pintu sana ada tembus ke sana dah. Keluar itu tempat untuk keluar imam. Dia batal lari, insya-Allah orang belakang gantikan. Jangan susah hati, tunggu sampai betul-betul pergerakan imam tadi betul-betul sempurna, baru kita bergerak. Tak ke mana, kita tak ke mana. Jangan ikut hawa nafsu je. Tunggu, lebih-lebih lagi muslimat di belakang. Ada? Tunggu sampai sebutan imam tadi sempurna. Itu pasal saya terkadang dalam kuliah-kuliah orang lelaki, kuliah maghrib saya selalu sebut, saya kata imam-imam yang nak jadi imam ni nak kena betul-betul lah ikut kaedah sebutan dia. Saya selalu cakap, ada orang di belakang sana tu saya kata tertutup dengan tabir lasir tu tak? Dia tak tahu pergerakan orang depan macam mana. Nak kena bunyi betul lah, saya kata. Kan ada terkadang imam tayat akhir pun bunyinya panjang. Allahu Akbar. Agak-agak kakak di belakang ke mana? Bukan setakat confused ke mana? Ada? Mau berdiri. Betul tak? Terkadang boleh jadi berdiri. Nak ingat-ingat macam mana? Kalau ingat betul, kita ikut imam ni terkadang kita berpandukan dengan imam, terkadang iyalah faham-faham sudahlah dengan kita nak khusyuknya. Ada? Sepatutnya nak kena tahulah sebutan yang panjang dan yang pendek ni. Ada? Kalau ketika kita nak rukuk, ada? Jangan panjang-panjang sangat. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nak turun baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bangkit lagi panjang lagi Allahu Akbar. Kan senang orang belakang pun. Kalau nak duduk di antara dua sujud pun sama juga. Kalau nak duduk tayat akhir pun apa salahnya? Rendahkan sikit suara. Dan lepas sujud kita sebut Allahu Akbar.
Kan tahu orang kalau dia duduk tahiyat akhir. Tapi kalau panjang lagi macam tadi, dah berdiri kah? Macam mana? Dah berdiri sempurna. Ni benda ni terkadang, inilah kita belajar buat solat ni. Ustaz, seandainya kita kat belakang ni, tabir pun nampak sikit-sikit, kita tengok makmum depan laki lah, kita tunggu, kita duduk dulu. Itulah panduan kita. Boleh? Makmum lagi boleh. Kita, Boleh. kita tengok. Itulah panduan kita tu. Pasal makmum semua nak kena cerdik seperti mana yang saya sebut tadi. Imam tak lari. Imam tak lari. Itu pasal makmum semua nak kena ikut imam. Ikut bukan maksudnya mengiringi, bukan maksudnya menyamai, mendahului. Ikut ni maknanya dia mengiringi di belakang. Macam dah escort iring raja. Ada mengiring raja. Ada raja baru sampai simpang surah Al-Faizin ni. Yang escort yang bagi laluan jalan depan, polis dah sampai trafik light sana. Sebab apa? Raja nak lalu. Betul tak? Yang di belakang pun jaga macam tu juga dah. Ada jarak ke tak? Ada jarak. Bukan dia sesama dengan raja tadi. Tak sama. Macam tu lah kaedah. Ada? Ini yang disebut oleh pengarang kitab ni. Kerana inilah sembahyang itu sangat banyak faedahnya, antaranya membuka pintu hati bagi orang yang sedang mengalami, yakni kepapaan, dan buka pintu hati bagi kalangan ahli fikir untuk berterdesak. Akan membukakan hati bagi mereka yang papa kedana. Orang yang sembahyang ni insya-Allah dia tak minta-minta. Jangan susah hatilah. Takkan jadi papa kedana. Orang yang sembahyang ni Allah akan berikan rezeki dengan cara ikhtiar kita, usaha kita. Ada insya-Allah orang yang sembahyang ni. Dan membukakan cara berfikir. Kan macam tu. Tak macam saya dulu nak kahwin. Ada dua pilihan. Yang satu diberi kepada bapa saudara saya, calon bapa saudara dulu. Saya anak buah, ada anak buah. Ada anak buah saya ini masih belajar. Kau nak ke kahwin dengan anak buah saya. Yang seorang lagi duduk Kelantan. Ada nak kahwin dengan orang tu tapi dia belajar. Dah pernah dijumpakan. Yang mana satu saya nak pilih? Istigharah 2 rakaat. Dan istigharah Allah Ta'ala tunjukkan. Allah Ta'ala tunjukkan seolah-olah suruh pilih yang ni, ambil yang ni. Ada? Ini salah satunya disebut tadi, umpama tadi pembuka. Imam-imam dahulu dia nak mengarang kitab, nak tulis buku, nak tulis kitab, dan agak-agak rusing, dia solat 2 rakaat biar dapat ilmu-ilmu yang dia akan tulis tadi lagi balik. Solat 2 rakaat pembuka. Inilah yang disebut, yakni pembuka pintu hati bagi orang yang sedang mengalami kepapaan, papa kedana, dan membuka pintu hati bagi kalangan ahli fikir, orang-orang cerdik pandai. Ada? Itulah yang sembahyang tadi. Yang kedua, yakni mereka menjadi mulia ketika sembahyang. Jadi mulia. Yakinlah orang yang sembahyang ni Allah Ta'ala akan berikan ganjaran. Orang lebih-lebih lagi orang yang berilmu pengetahuan, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Dan Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Orang yang beriman ini pasti dia mendirikan sembahyang. Ada? Beriman diperintahkan untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Allah Ta'ala. Sembahyang nak kena tunai. Ni kata pengarang kita. Dan ketika itu apa yang telah disukai dan yang digemari hilang. Apa yang kita suka waktu tu? Suka duk main telefon. Mana telefon saya tadi? Ke saya tak buat telefon? Tak. Suka duk main telefon. Dah. Kita suka duk main telefon. Dah. Terkadang tidur pun tak boleh tertidur, tertimpah telefon. Tertimpah telefon. Jangan main.
Di tengah gian main game, tengah gian tengok Facebook, layan Facebook yang tak bermanfaat pun ada. Tapi kita tak kita tak macam tu dah. Ada tak macam tu. Lagi yang dah biasa kita tengok Ustazah Laila, biasa ada juga tengok dalam Facebook. Tak ada mana yang tak main Facebook. Nak ceritanya macam tu dah. Kita gemar. Apa yang kita gemari ketika itu, ketika kita sembahyang, semua kita tinggal. Betul tak? Semua kita tinggal. Apa yang kita suka. Waktu tu kita ada kerja, ada ini, ada itu. Waktu sembahyang dah masuk, kita tinggal. Tak ada lagi yang lebih besar daripada Allah Ta'ala dengan perintahnya untuk mendirikan sembahyang. Ini yang disebut oleh pengarang kita ni. Dia kata ketika itu apa yang disukai dan digemari hilang daripada hatinya, dan segala yang dikasihinya, yakni selain daripada Allah Ta'ala, untuk hilang. Kerana inilah Allah Ta'ala berfirman, apa yang kita kasihi. Ustaz, saya tak boleh tinggal suami saya lah Ustaz. Saya memang sayang dia. Memang sayang dia. Ketika azan dikumandang masuk waktu, kita tinggal tak suami? Tinggal tak? Suami pun macam tu. Kata, Ustaz, saya ni dengan isteri saya ni sehidup semati Ustaz. Saya sayang sangat, tak boleh lekang daripada dia. Ketika solat kakak ditinggal tak? Ditinggal tak? Ditinggal, semua tinggal. Terkadang dia naik motor Kapsai tu dia pergi. Kat rumah ada wire dia. Wire ditinggal. Motor Kapsai itulah yang sampai. Kakak yang dibeli, yang diberi dulu hantaran dulu berapa ribu? 10 ribu. Ditinggal waktu itu. Apa hilang disebabkan apa? Tiada yang dikasihi yang lain-lain daripada apa yang telah memang hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang lebih dikasihi. Tak ada yang kasih selain daripada Allah. Tapi hari ini kita tengok mereka-mereka yang enggan mengasihi Allah Ta'ala, mereka lebih kasih daripada kebendaan keduniaan daripada dia mengasihi Allah Ta'ala. Tak tahu bila mati besok azab kepada dia. Baik, apa katanya? Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu wal akibatu litaqwa. Ini surah Toha, surah yang ke-20 surah yang ke-20 ayat yang ke-132. Apa katanya? Dan perintahkanlah kepada keluargamu. Kalau macam saya, ahli keluarga saya ini rijal, lelaki, maknanya saya yang mengarahkan ahli keluarga. Dan itu pasal kata Nabi, muru auladakum bisalati abna'u sab'a sinina wadribuhum. Dan perintahkan anak kamu ketika umurnya 7 tahun dia sembahyang, ajarkan dia sembahyang. Bila masuk 10 tahun dia tak sembahyang, pukul. Suami akak ada pukul anaknya? Suami pukul anak tak sembahyang, akak pergi report balik polis. Ya. Ya. Suami pukul anak tak sembahyang, akak pergi report. Suami masuk balai lah. Ada? Nabi kata, bila 10 tahun tak sembahyang, pukul. Anak kita tak sembahyang, kita biarkan. Maka kata pengarang kita ini disebut di dalam ayat 132 surah yang ke-20 ni, dia kata, dan perintahkanlah yakni kepada keluarga kamu yakni mendirikan sembahyang. Perintahkan keluarga kamu untuk mendirikan sembahyang, yakni bersabarlah kamu dengan mengerjakannya. Cara bersabar untuk mengerjakannya, diminta kepada kita bersabar untuk mengerjakannya. Dan disebut oleh pengarang kita ni. Yang seterusnya dia kata, dan kamu dalam keadaan mengerjakan, yakni kami tidak meminta rezeki sedikit pun. Allah pernah minta? Pernah minta? Allah tak pernah meminta. Bahkan dia kata, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu
dan akibat yang baik itu adalah orang-orang yang bertakwa. Allah tak pernah sedikit pun meminta rezeki kepada kita, bahkan kita diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang begitu melimpah-limpah. Terang-terang Allah Ta'ala sebut yang macam tu. Terkadang kita dah, cuba tengok buka ayat 55 pula. Dah, ayat 55 surah Maryam. Cuba tengok sama tak kata perintahnya tu. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salat wa zakat wa kana inda rabbih mardiyah. Tengok ayat 55 surah Maryam. Ada apa kata Allah Ta'ala? Dan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ismail, ia yakni menyuruh keluarga kamu untuk mengerjakan sembahyang dan membayar zakat. Sesungguhnya kamu adalah golongan hamba yang diredai oleh Allah. Ada? Terang-terang Allah Ta'ala. Tapi kita tak suruh anak-anak kita sembahyang. Ayat 55 surah Maryam, surah yang ke-19. Surah yang ke-19. Baik, ada soalan? Macam mana kalau orang yang menyamai bacaan ini? Sah tak solat? Dia dari segi hukum dan dari segi hukum bacaan ini, dia ada fi'il. Fi'il ni fi'li, perbuatan. Dari segi hukum bacaan, contoh ada imam baca, contohnya solat zuhur, pakai mikrofon ni kan dengar sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inna a'tayna. Kita pun sama. Kita baca sama. Kita baca inna a'tayna kal kautsar. Sama kita waktu itu. Ataupun kita sama menyamai waktu itu bacaan imam kita baca Fatihah. Imam baca slow-slow rakaat ke-3 dan ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita pun sama. Ada? Bacaan tak mengampun. Yang tak boleh fi'li, fi'il, perbuatan. Perbuatan yang tak boleh mendahului. Ada? Tapi dia masih macam kita solat maghrib kan? Baca imam baca kuat kan? Okey, waktu salat maghrib imam baca kuat, kita macam mana? Imam baca Fatihah, dia ikut sama baca Fatihah. Baca sama-sama dengan imam lah. Waktu tu waktu jahat, waktu sembahyang biasa, kita pun baca. Ada? Mengikut kita mazhab Syafi'i, tunggu sampai imam habis baca Fatihah. Jangan kita baca Fatihah. Ada? Selepas imam baca waladdallin amin, baru kita baca Fatihah. Kan macam tu dah kaedah kita sembahyang. Yang akak tanya ni, dia ikut imam sama-sama. Okey, ikut imam sama-sama. Imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pun sama. Ya. Boleh tak? Solat sah tak? Saya tanya situ pula. Yang soalannya, macam mana kalau dia menyamai? Kalau dia menyamai bacaan imam ketika waktu solat yang jahat, maknanya dia tak cerdik, orang yang tak reti. Tak reti. Tunggu imam baca sampai habis waladdallin amin, baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ke macam tu ke tak? Yang kebiasaannya macam tu kan? Yang soalan ni tadi sama menyamai dengan imam. Tak, maknanya kita tak reti, kita tak cerdik, kita tak pandai. Ustaz Haji Haidrus maknanya kata apa? Ibu-ibu pun tahu dah. Orang ini kata Ustaz Haji Haidrus pinjam perkataan dia.
Maknanya dia ni bodoh, tak belajar. Saya pinjam perkataan dia. Kalau dia mengaji tak berlaku macam tu. Ada. Itu pasal suruh datang mengaji. Ngaji tak nak, itulah akibatnya. Ada lagi soalan? Solatnya tu macam mana Ustaz? Ya? Solatnya tu macam mana? Solat sah. Solatnya sah. Tapi masalahnya dibaca kuat Ustaz. Dia baca kuat itulah pasal dia tak erti. Dia tak erti, dia baca kuat pula tu. Sedangkan muslimat dari seluruh kita aurat kan, suara tu aurat kan. Kita setakat kita dengar di telinga sendiri, tiba-tiba dia kuat walaupun kita solat berjarak dengar. Kadang Kalau sembahyang subuh Ustaz dia baca doa kunut Ustaz kuat. Alah yang kita pun rumah Ustaz. baca doa kunut. Yang masa waktu bila dia baca tu? Waktu subuh lah. Okey. Contoh dah. Imam baca Allahumma hdina fiman hadait. Kita amin tak? Kita amin sampai 5 aja. Amin sampai 5 yang saya ada ajar tu. Dia sambung tu kan kita dalam hati aja dia kuat Ustaz. Kalau kita pun dah macam Tak boleh dalam hati tak? iyalah macam itu kan sambungnya tu. Sambungnya. Kuat tu Ustaz. Nak kena baca juga fa innaka taqdi wa la yudha alaik. Nak kena bunyi juga. Kuat. Wa innahu la yazillu man wa la ya'idzu man. Ada tak boleh dalam hati. Sampai wasallallahu ala, kadang wasallallahu imam baca kuat balik tak? Itu pun kita makmum nak kena baca wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wa barik wa sallim. Kalau kita makmum dah. Bila kita perempuan kan dengan telinga kita. Iya, dengar telinga. Tapi dia terlalu kuat sampai makmum depan pun orang lelaki dengar. Nak kena jaga suara orang perempuan. Jangan sampai macam yang kita sangka dan kita dengar. Lepas ni mengaji kita dah tahu. Takkan buat lagi. Dah? Takkan kita nak buat lagi. Ada lagi soalan? Yang baca Ustaz, macam mana kalau suami minta isteri solat di rumah? Ya? Untuk solat tarawih semua solat di rumah. Suami suruh. Bagus suami kak. Bagus suami kak. Habis tak boleh tarawih. Bagus suami kak. Tapi suruh tarawih di rumah kan? Bagus. Kenapa bagus? yang fardu mesti kat rumah. Yang sepatutnya orang perempuan ni solat di mana sebenarnya? Di rumah. Habis kalau suami suruh solat di rumah, bagus tak bagus? Betul lah. Apa masalahnya? Masalahnya lah Ramadan Ustaz. Masalahnya Ramadan. Tapi suami saya suruh saya solat di rumah. Bagus suami kak. Masalahnya lah Ramadan Ustaz. Iya. Walaupun Ramadan. Sebab orang perempuan ni solat di rumah. Lepas ni taubatlah tak datang surau lagi solat tarawih kita kata. Tak datanglah macam tu. Afdalnya di mana afdalnya? Dah lah kak. Okey lah tu. Okey tak okey suami kak? Okey lah tu. Ada. Tapi disebabkan kita nak cari kelebihan, terkadang ada majlis-majlis ilmu, boleh tak datang surau? Boleh selagi tidak mendatangkan fitnah. Ada? Boleh. Kalau suami kakak kata yang tahun ini disebabkan macam-macam berlaku, ada penyakit-penyakit yang berjangkit macam ni, abang nak engkau solat tarawih di rumah. Jangan bergaduh pasal tu. Abang tu dah betul. Abang tu dah betul. Ada. Jadi jangan panik. Ya? Kurang semangat. Kurang semangat tak apa. Benda tu memang benda yang asas. Tapi kalau kita nak semangat lagi, dah insya-Allah datang surau. Tapi suami tak bagi, takkan kita nak bedal juga? Berdosa tak? Dosa.
Ya, itu yang penting kita mengaji ni. Ada lagi soalan? Ustaz, seandainya, ini seandainya ya Ustaz, Ya. besok terawih orang ramai, surau tak cukup. Jadi kakak ni sembahyang terawih di rumah, nanti 8 ramai perempuan-perempuan balik. Ya. Jadi kakak datang sini boleh tak? Sambung terawih yang kalau buat terawih sampai 20 rakaat. Boleh. Boleh ya? Yang 8 semua balik jadi dia kosong. Akak datang sini sebab akak rumah akak dekat. Yang sebelum ni tadi akak sebab speaker tu kuat, akak pun buat rumah kadang ikut imam. Terkadang. Boleh. Oh ya. Dengar. Boleh. Ada, kita ikut imam. Kalau tak ikut imam pun sendiri. Yang soalan akak, bila katakan dia tak muat, tiba-tiba 8 rakaat dia orang balik, kita datang sini, boleh tak boleh? Boleh datang. Tapi sembahyang isyak akak datanglah sembahyang. Sembahyang isyak boleh datang. Pun tak apalah. Lepas tu siap salam semua doa kan. Akak baliklah sebab penuh kan anak ustaz dengan benda. Iya. Boleh. Boleh. Tak datang pun boleh. Tapi ustaz dengan dia punya apa tu dan faham ustaz. Iya, tapi yang macam soalan akak tadi, mainnya duduk rumah pun boleh, orang perempuan tak. Yang tak boleh Tak datang. orang laki. Orang laki nak kena dah datang. Ada lagi soalan? Kita tutup. Ramadan macam mana Ustazah? Ya? Ustazah Lela Tak ada ini. Oh tu bukan, saya ingat dia tadi tu. Badan lebih kurangnya. Sebab tak nampak muka Ustaz. Nanti dia hubungi Ustaz dah. Ya, kalau Ramadan ada pun okey. Ada, saya on aja, tak ada masalah. InsyaAllah. Dah kita tutup setakat tu ya. Sebelum saya tutup, saya nak war-warkan tentang umrah. Ada kekosongan lagi untuk bulan Ramadan ni. Pergi kita berangkat daripada sini 31 hari bulan 3 ni, balik 9 Ramadan kita balik dari sana. Masih ada kekosongan lagi. Umrah bersama saya. Dah cepat sangat Ustaz. Ya. Cepat sangat. Kalau nak cuti sekolah besok bulan 9 pun boleh. Masjid Nurul Jannah berapa jemaah yang ikut dengan saya kan? Ustaz, selama ni saya pergi umrah tak bawa pergi ke Taif. Ustaz, selama ni saya pergi umrah tak bawa ke Jabal Nur. Ustaz, selama ni saya pergi umrah tak bawa ke Mina melontar. Saya bawa masuk ke dalam melontar. Praktikal je pun. Kita tahu mana tempat melontar besok kalau kita menunaikan haji. Tak ada apa pun, tapi lawatan. Siapa yang nak ikut dengan saya, yang tak nak terdekat ni, bulan 9 besok cuti sekolah. Borang ada kat dalam kereta. Bayar 1,000. Habis nak pergi nanti baru bayar semua. Berapa ribu kau nak? 8490. Ya, 8,5. Ada? Siapa yang berminat? Ya? 12 hari. 12 hari. Bermakna 12 hari sama pergi balik. Iya, pergi balik. 5 Madinah, 5 Mekah. Dah, 5 Madinah, 5 Mekah. Yang nak ikutlah. Yang keduanya tabung tadi ya. Tabung tadi saya tak bawa, tapi saya war-warkan untuk memang dah bantuan untuk mahat yang saya bina. Yang keduanya, yang ketiganya biasa. Kat dalam kereta saya ada bawa kopi kunyit hitam, ada kerupuk leko, ada air tebu, ada roti yang kami buat sendiri. Roti ni kami buat sendiri kan, bukan pada orang lain, kami buat sendiri. Kami sewa kedai, kami bayar pekerja, kami buat pasaran pemasaran. Kita hantar ke kedai ke mana-mana. Dan kita bawa pekerja, bayar gaji pekerja dan seumpamanya. Jadi semua ada kat dalam kereta saya. InsyaAllah kalau tak mati kita jumpa bulan depan, bulan Ramadan. Kita nak tanya lagi satu. Kita ada lagi tak? Kita kalau ada. Nak berapa? Berapa yang? Ustaz bawa je lah 5. Ya, Dalam 5 lah Ustaz ya. InsyaAllah. Kita dah ada lebih Ustazah Lila. Baik-baik, nanti saya akan bawa untuk bulan depan. Kita ngaji ni nak kena, ni ngaji ni nak kena berkitab. Ya Ustaz.
tak boleh tak berkitab. Banyak perkara-perkara kebaikan. Dan contohnya seperti mana ayat yang tadi tu, ayat 132 tadi surah Taha tu, nak kena hafal. Nanti doa-doa di dalam ni banyak, nanti saya suruh nak kena hafal. Dan insya-Allah kita tutup dan kita sudahi dengan kafaratul majlis, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka adika masata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'ulaka bi ni'matika alaina nabu'ulaka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami yang maha kaya ya Allah, yang maha memberi rezeki ya Allah. Kami ni hamba-Mu yang dhaif, yang miskin ni ya Allah. Pagi waktu duha ini sentiasa menadah tangan kepadamu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun tidak, dosa yang besar maupun kecil, yang terang-terang maupun sembunyi ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, kasihanilah mereka seperti mana mereka kasih kepada kami ketika kecil sehingga kan dewasa kini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya mereka berdua sudah meninggalkan kami ya Allah, jadikanlah kuburnya daripada taman-taman surga-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kuburnya daripada lubang api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa istri-istri kami, suami kami, anak-anak kami, adik-beradik kami, kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Kau keluarkan kami daripada surah Al-Faizin ini ya Allah, melainkan keluarnya daripada dalam surah ini nanti sudah Kau ampunkan semua segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, sekiranya ada di kalangan kami yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami yang kesusahan, Kau senangkan, Kau permudahkan, Kau bukakan segala pintu rezekinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon perlindungan daripadamu ya Allah, daripada dijangkiti wabak yang telah melanda seluruh dunia ni ya Allah. Cepat dan Kau angkat, Kau hapuskan khususnya daripada bumi Malaysia ni ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon perlindungan daripadamu ya Allah, daripada azab kuburmu, daripada azab siksa api neraka-Mu, daripada fitnah Masih Dajjal, daripada fitnah ketika kami hidup sampai mati ya Allah. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripadamu ya Allah, daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak pernah kenyang-kenyangnya, daripada doa yang Kau tidak makbulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keberkatan daripadamu ya Allah. Berkatilah ya Allah baki bulan Sya'ban ini ya Allah, dan panjangkan umur kami sehingga kan kami bertemu Ramadan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah zuriat keturunan kami zuriat yang sentiasa mendirikan sembahyang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau rezekikan kepada kami taubat sebelum datangnya kematian. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami ya Allah, bila mati nanti dapat mengucap dua kalimah syahadat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau rezekikan kepada kami nikmat masuk ke dalam surga-Mu apabila kami mati nanti ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan ya Allah, kebaikan yang cepat maupun yang lambat, yang kami nampak maupun tak nampak. Kami mohon juga kepadamu ya Allah, perlindungan daripada segala keburukan yang cepat maupun yang lambat, yang kami nampak maupun yang tak nampak. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon jangan Kau bolak-balikkan hati kami setelah Kau tunjukkan kebenaran. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ini minggu semalam ada tu kawan ambil kitab tu satu dengan kitab doa 22. Ini masukkan dalam tabung Ustaz. Ya, Ustaz dia tak dapat lagi Ustaz. Ada insyaallah. Pelan-pelan ya, jazakallah. Insyaallah. Terima kasih banyak.